أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الكرام صحب العظام، ثم خصوصا الشيخ حجي سعيد حجي إبراهيم، وثم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسائر الأوطان والأوتاد والأبدان والأنجى والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغارب الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muka surah 21 tuan. Fasal yang ketiga dalam tajuk kepentingan akidah dalam Islam. Paling penting lah akidah ni. Akidah tak betul, tak dikira Islam lah, terkeluar daripada Islam. Jadi pendek kata, Asas bagi kita ni orang-orang beriman, asas bagi Islam ialah akidah. Akidah ni itu simpulan ikatan kepercayaan seseorang yang berkait dengan ketuhanan, kenabian, juga perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul daripada hal-hal yang gaib dan hal-hal yang tak nampak pada ni gaib ni, dan juga soal keyakinan hati dia secara bulat ni kepada fahaman dia tentang Tuhan, tentang makhluk dan sebagainya. Bismillah. Jadi kalau akidah tu batil, terbatallah keimanan dia dan terbatallah Islam. Dia yang paling utama sekali perlu diajar pada sekalian umat. Anak-anak kita mesti kena mahir berakidah. Jadi sambungan pengajian kita ni firman Allah Ta'ala muka surat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manshura. Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami, yakni Allah, guna kalimah dhamir jamak. Na tu dipanggil na tu fa'ilun. Maknanya dhamir na ni kita panggil dhamir nahnu. Jadi dia nahnu makna kami. Jadi Allah guna kalimah nahnu ataupun mewakili ramai kalimah. Jadi apa maksud dia daripada sudut akidah? Ya, bukan bermakna Allah Ta'ala tu ramai atau Tuhan itu ada banyak, kan? Ya, jadi kami di sini melambangkan pemerintahan Allah yang maha luas. Jadi kata ganti nama di sini ni bukan membawa maksud ya Allah itu banyak berbilang-bilang, tak. Tapi dia membawa maksud kehaibatan
kebesaran pemerintahan Allah. Jadi macam contohnya presiden lah, PM, Perdana Menteri cakap, okey, kami telah membina jalan raya yang baik untuk rakyat kami. Dia seorang je cakap, tapi mewakili ramai di belakang dia. Jadi Allah, dia tak berhajat kepada wakil, tak berhajat pada pertolongan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebesaran pemerintahan dia. Jadi maha luas pemerintahan Allah Taala tu, maka penggunaan kalimah nahnu tu di sini pada perkara tersebut, bukan pada menunjukkan yang zat Tuhan itu berbilang-bilang. Dan kami, yakni Allah Taala, tunjukkan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal, yakni yang mereka pandang baik, jenis amal yang manusia lah pandang kebaikan, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Apa makna firman ni? Yakni Allah Ta'ala berfirman, firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan apa jua amal-amal baik yang pernah dilakukan oleh orang, yakni manusia, yakni manusia yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang kafir, di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak, yakni sia-sia, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka itu, yakni keingkaran mereka pada mengimani ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah dengan tegas memberitahu kepada kita perkara baik yang kita lakukan, manusia lakukan di dunia ni, akan dapat kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Benda baik yang dibuat walaupun besar debu pun, zarah pun, tetap Allah akan kira, Allah bagi balasan. Itu andai kata dia tu beriman. Itu syarat dia, akidah dia betul. Jadi kalau dia terkeluar daripada keimanan, dengan kata lain dia ni kufur, dia ni yakni orang-orang yang tidak beriman, yakni kafir. Mereka termasuk golongan kufur kerana mengingkari ketuhanan Allah dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi Muhammad. Maka mereka ini walaupun buat baik di dunia ni banyak sedekah dia, banyak tolong orang dia, tetap tidak ada nilaiannya di sisi Allah di yaumil qiyamah. Tu berat tu. Tadi tu imam baca surah An-Naba, amma yatasaalun. Ujung tu ayat ni dia sebut apa? Fa yaqulul kafir, maka berkatalah orang-orang kafir. Kata orang kafir apa? Ya laitani, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, dia kata, kuntu turaba, engkau jadikanlah kami ni pasir je, tak larat dah terima azab. Kenapa? Amal baik mereka di dunia Allah tak pandang. Segala amal yang dia buat dikira baiklah daripada sudut dia, pandangan manusia, tak diterima Allah. Jaga baik. Kenapa? Kerana tak beriman, akidahnya salah. Ataupun dia orang-orang yang mengaku Islam, tapi keimanan dia tu salah, yakni tidak muafakat dengan yang sebenar, tidak muafakat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, mereka-mereka yang mengimani Tuhan itu berjisim. Dia kata setiap benda yang maujud mesti ada jisim. Jisim ni tubuh atau berketul atau bentuk jisim. Jasad-jasad tu jisim lah. Maka tiap-tiap yang wujud ni kata dia mesti ada tubuh, ada zat. Sampai ke malaikat pun ada jisim kata dia. Jadi kenapa Allah yang wujud tak ada jisim? Ni ajaran sesat Mujassimah yang sedang menular di dalam internet, disampaikan oleh doktor pula.
Saya kena sebut tuan pasal dia benda yang mungkar, benda yang dhalu wa adallu. Dr. Rora dia punya statement tu, yang saya sebut tadi tu statement dia lah. Jadi Allah dia maujud, tapi maujudnya Allah ni laisa kamislihi syai'un. Tu kena ingat ayat Quran tu, laisa kamislihi syai'. Tiada sebarang persamaan dengan sesuatu. Sesuatu tu yakni ma siwallah, barang yang lain daripada Allah, segala langit, bumi, malaikat, planet, binatang, tumbuhan, ini semua laisa kamisli. Syai' tu dia panggil syai'un. Nah tu dia. Tiap-tiap barang sesuatu selain daripada Allah. Ada mata, ada rupa, ada tangan, ada kaki, ini semua sesuatu selain daripada Allah. Yang bertubuh, yang berketul, itu semua selain daripada Allah. Yang berbentuk, itu selain daripada Allah. Jadi Allah kontra, sebalik daripada yang demikian itu. Apa yang ada pada makhluk, pada alam, semua tiada pada Allah. Itu maksud laisa. Laisa kamitsli syai', ataupun kalimah dihuraikan ulama mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah dengan sekalian yang baharu ni. Dahsyat ni akhir zaman ni. Akidah mujassimah yang sesat itu telah disegarkan kembali oleh orang muda yang kononnya pakar hadis lah, pakar tafsir lah, pakar syariah, tapi nyata mereka itu batil pada pegangan akidah. Pada bab ilmu mustalah hadis mungkin kita boleh pakai pasal dia belajar bab hadis, tapi bab tauhid dia kena belajar lain, dia tak tahu, tak boleh pakai zahir, dia kena mengaji. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi Allah Ta'ala zat yang wajib ada satu. Wujudnya Allah tu wajib, wujudnya zat Tuhan tu. Tapi zat dia tu tiada sebarang persamaan dengan apa yang kita fikirkan. Semua yang kita dapat fikirkan, kita dapat rupakan, dapat tasawur, semua bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi semua yang kita prasangka kepada zat Tuhan itu semua bukan Allah. Jadi bukan Tuhan. Jadi Tuhan tu bagaimana? Iaitu Tuhan itu qadim lagi azali, seperti mana asalnya. Tuhan bila sebut dia Allah, dia tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna, tidak berjasad atau berjisim, tidak juga berjirim. Kena faham tu akidah. Andai kata seseorang itu beriktikad Tuhan itu ada jisim, tapi jisim yang layak dengan dia lah, yang tak sama dengan makhluk, hukumnya kufur. Akidah demikian tu, kefahaman mujassimah, hukumnya sesat, lagi batal iman dia. Bila iman dia batal, dia termasuk kategori orang yang murtad daripada sudut agama. Wajib bagi pemerintah memberi pengajaran kepada dia, menyadarkan kesesatan dia. Itu pemerintah punya kerja. Kembali dia kepada akidah yang sebenar dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga sikit ya. Macam-macam akhir zaman ni keluar statement dalam media masa. Di antaranya apabila ada satu statement, ya tak, orang bagi kat saya tanya soalan, ya, berkenaan dengan waktu subuh, masuknya lambat kata dia. Yang mana ikut kalender, ikut jam azan, ikut apa yang dipakai ni semua tak betul kata. Yang betulnya kena tengok fajar sodik. Habis kalau hujan boleh tengok fajar sodik tak hari tu. Anda kata hari tu, malam tu hujan, nampak tak fajar? Memang tak nampak lah. Habis macam mana nak tengok? Tengok jam. Sebab jam kategori zanni dipanggil ijtihad. Jadi dalam hukum fiqah ni tuan-tuan, jangan kalut sangat. Penentuan masuk waktu, masuknya waktu sembahyang, kalau dipanggil waktu yaqin, dia melihat peredaran matahari. Terbit dia matahari, habislah waktu subuh. Terbit fajar sodik, masuk waktu subuh. Terbit dia matahari, waktu subuh habis. Matahari segala, waktu duha. Waktu mula terbit, waktu isra'. Sebagian ulama. Ada sebagian ulama kata sama je duha dengan isra' tu.
Jadi sampai matahari tengah langit, tengah kemuncak lah matahari ni, waktu rambang matahari ni, orang tutup marah anak-anak keluar. Waktu tu jangan berkeliaran, disamput di setan kata dia. Tu ada asas tu, Nabi larang tu. Nabi suruh tidur waktu tu. Dia panggil sunat qailillah. Waktu matahari tegak tu kita disuruh tidur sebelum masuk subuh. Sebelum masuk zuhur, subuh pula. Jadi tidur sama ada lepas zuhur atau sebelum zuhur. Jadi bila matahari tegak tu, panggil anak-anak kita masuk rumah, jangan bagi duduk tengah-tengah padang main bola ni. Waktu ni waktu syaitan, iblis sedang berleluasa. Mereka dalam keadaan segar-begar nak menyesatkan umat, bagai-bagailah. Tu waktu tu iblis, syaitan, jin ni kan, dia menyerupakan diri macam-macam tu. Dia boleh menyerupakan diri dia jadi sesuatu anjing ke apa ke. Waktu dia nak menyerupakan ni, jin ni, iblis ni, dia sakit sebenarnya. Dia nak masuk alam zahir kita ni, dia sakit. Tapi dia berjaya waktu-waktu macam tu lah, waktu maghrib, waktu rambang tu. Jadi anak-anak jangan bagi main waktu tu. Bila tegak, dia gelincir matahari, masuk matahari itu beralih. Matahari beralih ke belakang. Ni kalau ni arah benar matahari, maghrib, dia gali sikit, dia akan keluarkan bayang. Bayang-bayang ni kalau kita letak, bayang-bayang keluar sikit. Itu panggil gelincir matahari. Zuhur pun masuk. Ini masuk ni waktu yakin nama dia. Ini sebenarnya waktu yakin. Kalau tengok jam, dengar orang azan, itu panggil waktu zanni, bukan yakin. Ya? Jadi ni yakin. Matahari sama panjang dengan bayang-bayang. Dengan benda yang jadi bayang. Benda ni, Tuhan punya bayang ni, dengan bayang-bayang ni sama panjang. Masuk waktu asar. Itu cara dia kan? Jadi ini waktu dia yakin, tak ada keraguan lagi. Itulah cara yang diajar oleh baginda Nabi SAW untuk melihat masuknya waktu-waktu sembahyang, yang diajarkan oleh Jibril AS kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian bila peredaran zaman 1000 tahun kemudian, lebih kuranglah zaman cendekiawan Muslim banyak tumbuh pada itu, maka jam pun terbentuk, jam pun terbina. Jam pertama sekali masih lagi ikut matahari, tapi diubah dah jadi detik ikut detik. Jadi berdasarkan jam, kategori dia ialah kategori zanni. Zanni itu apa? Kepercayaan yang kuat, hampir kepada yakin, tapi belum yakin, dia hampir saja. 99% dikira zanni, 100% yakin. Jadi 70% ke atas dipanggil zanni. Tahap zanni ada 3, 70, 80, 90. Jadi ini tahap zanni, tahap kepercayaan yang kuat. Jadi biasanya bila gelincir matahari, jam menunjukkan hari, kalau ni pada 1 hari bulan 1, ni kalau ikut timetable-nya, ikut jam, lebih kurang 1.15 contoh. 1.15. Jadi masuk je 1.15, muazzin pun melakukan azan dah. Bilal pun melakukan azan. Waktu tu orang dengar apa yang terlintas dalam hati dia, dah masuk waktu zuhur. Padahal Pak Bilal tu, dia hanya tengok jam dan kalender je. Dia tak tengok pun matahari tu. Dia tak pergi kat luar tengok bayang-bayang. Ada qajah lah pula. Dalam waktu yakin lah. Jadi itu dia panggil istilahnya zanni. Jadi dalam hukum fiqah, hukum zanni ni diterima pakai. Itu yang kita gunakan saban hari. Tuan-tuan, dulu kiblat ni beralih. Tahun 2 tahun yang lalu ke, Kerajaan Melaka semak balik kiblat satu masjid Melaka ni semua. Banyak bayi masuk bayi umput semua beralih kiblat dia. Kenapa? Kerana sekarang dia lebih tepat pakai kompas. Dan juga boleh semak berdasarkan matahari, dia akan duduk betul-betul istawa dekat atas Kaabah. Masa tu dia akan bagilah setiap beberapa tahun sekali dia akan keluar macam tu. Maka itu tepat bayang-bayang tu. Taruhkan satu kayu, kita akan nampak bayang-bayang ni tepat anak panah, itulah arah kiblat. Ataupun pakai kompas mengikut darjah yang betul. Still lagi zanni, belum yakin. Kenapa zanni?
Sebab tak nampak kiblat kat depan tu. Mana nampak? Pakai teropong pun tak nampak. Mekah punya lama tu jauh. Jadi masih lagi kategori zanni. Boleh lagi waktu, boleh jadi waktu penetapan itu kita tergerak sikit, kompas tersengit sikit, boleh jadi. Atau kompas itu medan magnetik kacau dia. Kawasan tu ada medan magnetik. Ini segi sains macam geologi ni tuan. Lari sikit, dia lari satu hun dia tuan kat sini, dia pergi sampai kat Mekah sana, bukan tepat lah, mesti lari jauh lah satu hun dia. Kalau kita buat rumah tuan, tarik maktor sana ke sana, lari satu hun je, sampai sana tebal nak kena simen lah. Nak kena plaster 2 inci. Kat sini satu hun je lari. Nah, bayangkan kalau kat Mekah berapa jarak jauh dia lari pada Kaabah tu. Jadi masih lagi tahap zanni. Dah kita duduk jauh daripada Mekah, arah kiblatnya kita bukan boleh nampak dengan mata kepala. Hanya berdasarkan ilmu dan teknologi. Jadi dia panggil zanni. Boleh pakai? Boleh pakai. Jadi orang dulu-dulu tak ada ni, teknologi tak ada. Jadi dia buat masjid berdasarkan pandangan matahari ke? Sebab yang diorang yakin begitu. Jadilah mihrabnya macam itu. Masjid Rambia baik, masjid Payu Umput baik. Hari habis semayang orang ketiga tu macam mana? Saat tak semayang dia. Dah kiblat tak betul. Di antara yang membatalkan semayang apabila dada terpaling daripada arah kiblat. Terpaling, bukan sengaja paling. Sengaja memang dah confirm lah. Terpaling pun kira terpaling daripada arah kiblat kalau dia tak cepat betulkan. Batal. Lari daripada arah kiblat dada ni kira batal. Habis orang dulu-dulu semayang dah tak betul kiblat dia, kita lagi betul lah zaman kita sekarang. Semayang mereka sah. Kerana apa? Zanni. Mereka berkepercayaan yang kuat itu arah kiblat. Maka sah lah semayang dia. Jadi tak timbullah masalah Tok Guru pondok kata lambat lah aku. Kita orang semayang pukul 6.30 baru semayang subuh. Ini semua budak-budak baru nak up. Penetapan hukum berdasarkan otak dia, apa yang dia belajar. Dia tak belajar dan dalam lagi, dia baru jumpa kitab 1-2 biji, dia dah mula buat hukum sendiri. Itu yang berlaku akhir zaman. Banyak macam tu lah. Ngaji 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dah jadi mufti besar. Mufti pun kalah. Habis. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Jadi orang kafir sahih, buat baik macam mana pun tak ada nilaian di sisi Allah. Tu yang kita kesian. Tariklah jiran kita, kawan kita yang kita kenal supaya dia ni masuk Islam. Ya? Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Huwa ad-dalalul ba'id. Surah Ibrahim ayat 18. Yakni bandingan, yakni segala kebaikan amal dan usaha orang-orang kafir. Kafir tu orang kafir lah, orang yang kufur. Yakni orang-orang kafir. Engkar mereka itu terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Amalan-amalan orang kafir ni, kata Allah Ta'ala, seperti debu ataupun habuk yang ditiup angin yang kencang, ribut. Mereka tidak memperolehi suatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan itu. Sia-sianya segala amal itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Sebab apa jadi sia-sia tu? Sebab mereka ni tersesat daripada kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Jadi jelas ni ayat Quran, dua-dua ayat Quran. Jelas, tak ada makna keraguan lagi bagi kita orang-orang beriman. Orang-orang kafir itu segala amal-amal baik yang dia kerjakan di dunia tu tiada faedah sama sekali. Tiada faedah sama sekali. Wal-iyazubillah.
Maknanya tak ada faedah sini, tidak dinilaikan pahala oleh Allah. Jadi syarat nak dapat pahala ni mesti satu Muslim. Dia kena Islam. Nama orang Islam, orang yang sejahtera, selamat daripada kekufuran, kesesatan tu orang Islam. Jadi dia mengaku Islam, tapi akidah dan keyakinan dia tak Islam. Tu berat. Dia mengaku Islam, tapi dalam hati dia, dia berkeyakinan yang bagi rezeki ni ialah diri dia sendiri atau bos dia. Tu ibarat batal iman dia. Berat kan? Qala musannif rahimallahu ta'ala lagi. Firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan, yakni menjelaskan segala apa yang telah mereka orang kafir amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan yang berlandaskan akidah, yakni keyakinan yang sahih. Yang sahih itu yang bersih, yang benar, iaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tidak pula mengikut jalan yang betul, yakni benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia dan tidak mendapat apa-apa balasan dari sisi Allah Ta'ala. Tak ada. Berat ni kalau iman ni, bab iman ni berat. Bayangkan timbul pula kesesatan dalam kampung kita dah sikit-sikit masa dulu. Gobau. Ada fahaman tak perlu sembahyang berjemaah. Tak perlu datang ke masjid dah. Dia boleh sembahyang kat mana-mana ni. Kat kedai kopi dia boleh sembahyang. Dia niat dia. Kita nampak dia tengah berborak ni, tengah minum ni. Tanya dia tak pergi sembahyang maghrib ke? Aku sembahyang, aku sentiasa sembahyang. Tunggu dia. Ni amalan yang ada dia. Macam-macam. Alhamdulillah telah dibersihkan kot. Mudah-mudahan bersih lah. Tapi ada juga seorang dua yang saya jumpa macam itu, masih lagi takut lama. Susah nak tarik dia kembali kepada kebenaran, pasal dia punya fahaman tu dah mendarah daging. Jadi bagi dia tak sembahyang tak apa. Yang penting ingat dalam hati tu, ingat Allah je. Jadi dia telah tersilap dalam soal ini. Jadi orang Islam ni, tanda dia tu Islam ialah solat dia. Kalau dia tak solat, dia telah meruntuhkan Islam di sini. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang bagi agama dia. Jadi tiang agama dia tak buat, maknanya dia telah meruntuhkan agama. Ni. Solat satu hal. I'tiqad ketika solat itu penting. Dia asas tu. Dalam fiqh asasnya akidah, dalam tasawuf asalnya akidah juga, asas dia. Jadi apakah yang wajib dipelajari oleh umat Islam macam kita ni, yang diwajibkan belajar tentang akidah? Ijma' para ulama. Bila kata ijma', yakni ulama yang muhakkikin daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ijma' tu pada himpunan ulama bersepakat. Tak ada nak khilaf-khilaf, bersepakat menyatakan wajib tiap-tiap umat Islam itu mempelajari ilmu akidah, ataupun nama dia usuluddin, atau nama dia ilmu tauhid, iaitu pengajian ataupun teori sifat 20. Itu fardu ain kita. Kenapa sahabat tak? Tanya tu tuan, supaya kita tak pening bila orang kontra balik tanya soalan. Kenapa para sahabat tak pula? Kita pula yang kena wajib ni. Sebab dia berijma' ni selepas sahabat. Baru berlaku ijma' ni, ijma' para ulama' ni, ijma' a'immah muhakkikin ni. Jadi para sahabat dia tak mengaji sifat 20 semacam kita. Sebab pengajian sifat 20 tu mulanya disusun pada abad ke-200 Hijrah, 260 Hijrah, iaitu Syekh Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua syekh ni.
Jadi yang menyusun kaedah pengajian sifat 20 ni ia ulama salafus soleh. Mana dia dapat? Itu yang penting tu. Mana dia dapat? Maka mereka ni mengambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab mereka golongan yang hampir dengan sahabat. Mereka mengaji dengan, mereka tu tabi'in dan tabi'un tabi'in. Tabi'in sempat mengaji dengan sahabat, sahabat mengaji dengan Nabi. Kenapa zaman sahabat tak timbul pengajian sifat 20? Kerana mereka belajar secara menyeluruh, direct daripada Nabi SAW. Maka selepas zaman sahabat belum ada lagi pengajian sifat 20, tapi diajar pula kepada golongan tabi'in. Tabi'in ni dia mengaji dengan sahabat. Jadi bila dia mengaji dengan sahabat, apa yang sahabat belajar daripada Nabi SAW tu diajarkan kepada mereka. Akhirnya mereka punya kefahaman dan kesimpulan hasil daripada belajar tu, lalu mereka berijtihad. Sebab ilmu dia sentiasa berkembang luas. Dia tak dapat disekat. Contohnya ilmu mustalahul hadis, makin lama makin hebat, makin lama makin hebat. Ilmu fiqh umpamanya tak terhad, sentiasa luas. Zaman dulu tak ada televisyen, sekarang dah ada televisyen. Apa hukum televisyen? Dia tak, zaman dulu tak ada kapal terbang, ini ada kapal terbang. Kita nak semain kapal terbang, macam mana nak ikut kiblat? Ini semua perubahan berlaku. Dia akan berkembang. Fiqh, ilmu fiqh ni luas dan sentiasa berkembang. Jadi ilmu tauhid tadi dibimbangi ulama-ulama muhaqqiqin salafus soleh ketika itu bimbang kalau tak susun satu metod atau teori yang benar diajarkan oleh Nabi SAW yang mereka ambil daripada tabi'in, sahabat dan juga Rasulullah ni, ya, bimbang umat akan jadi kucak kacir. Sebab dah timbul bila Nabi wafat dia, ajaran sesat dah timbul. Ya, Nabi palsu dah keluar. Salamah Al-Kazzab juga dah keluar. Ajaran-ajaran Islam palsu dah keluar. Syiah dah mula nak keluar pada zaman sahabat. Syiah keluar, campur tangan Yahudi dan Nasrani. Banyak golongan Mujassimah keluar, golongan Mu'tazilah keluar. Itu dia. Jadi akhirnya mereka menyusun dan diterima oleh sekalian ulama pada zaman itu dan zaman selepas daripada itu. Inilah metod yang Nabi ajar. Diorang susun silibus. Silibus tu dikenali sebagai sifat 20. Tu. Jadi dia susun bukan sekarang, zaman ulama salafus soleh. Terbeza dengan fahaman ilmu akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdul Wahab An-Najdi, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Sebab mereka bawa konsep tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Masa mula timbul, bila mula timbul pengajian ini abad ke-600 Hijrah. Bukan zaman salafus soleh. Kalau mereka bangsakan kepada Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ibn Salamah, itu salah seorang pada ulama salafus soleh, tapi tidak ada pengajian yang dikhususkan seperti mana dibawa oleh Ibn Taimiyah, iaitu pembahagian tauhid 3. Dia different. Jadi tuan yang dirahmati Allah, pengajian sifat 20 inilah asas umat Islam wajib mengaji fardu ain. Ini tahap dia. Kenapa dia susun? Ini tahap fardu ain. Yang fardu kifayah luas. Jadi pengajian tauhid tidak terhad pada sifat 20 tu je. Itu asas. Wajib belajar lebih lagi. Yang kita nak belajar tentang tauhid panjang lagi, tinggi lagi, jauh lagi, luas lagi. Tapi ini asas dia sebagai neraca dasar yang diijma'kan ulama tahap fardu ain. Sama juga dengan fiqh. Ilmu fiqh ada 4 rubuk. Ada rubuk muamalat, munakahat, muamalat jinayat, ibadat, rubuk ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat. Ada 4 rubuk Satu je fardu ain, rubuk ibadah.
Rukun ibadah tu yang fardu ain. Yang tiga lagi fardu kifayah. Tauhid pun macam itu juga. Yang fardu ainnya sifat 20. Itu dah ijma' tu. Kenapa? Itu yang Nabi ajar, yang disusun. Yang dia susunkan pengajian tu siap dengan dalil-dalil, hujah-hujah dia pada Quran dan Sunnah. Yang fardu kifayah banyak lagi kena belajar. Bukan itu aja, kan? Tapi yang ini pun orang mengaji tak habis-habis. Dalil pun kadang tak dapat. Itu dasar. Jadi kalau orang mengaji tauhid sifat, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhid dipanggil rububiyah dan uluhiyah, mengikut neraca fahaman yang dibawa oleh golongan mujassimah, dia akan jadi mujassimah. Jadi kalau dia faham seperti mana neraca timbangan ahli sunnah, maka kita faham maksud rububiyah apa dia, uluhiyah apa dia. Sama pada maksud dia, tak terbeza. Tak boleh kata orang kafir ada tauhid rububiyah tapi tak ada tauhid uluhiyah, tak boleh. Ini pahaman sesat. Orang kafir tauhid rububiyah pun dia tak ada, uluhiyah pun dia tak ada. Sebab nama pun tauhid, ini mengesahkan Allah. Mana ada orang kafir mengesahkan Allah? Kalau dia mengesahkan Allah, dia tak kafir lah dia. Itu dia. Habis. Wala musannif rahimahullah ta'ala. Azan apa? Ada. Ada lagi? Dah azan dah? 1 minit. Ajaib stop. Firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Biqi'ah. Ini kini akan datang, kita akan baca surah An-Nur ayat 39. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan dia kena yakin dalam hati kita bila ayat Quran sebut Allah tak akan beri balasan pahala atau kebaikan kepada orang-orang yang kafir. Ya, amal-amal orang kafir tak dikira Allah, kita wajib yakin yang demikian itu. Sebab dia ayat Quran. Dia tak boleh menaik, taklah Allah Maha Pemurah. Memang Allah Maha Pemurah, tapi dia dengan tegasnya menyatakan begitu. Kita wajib meyakini yang demikian. Jadi timbul satu persoalan. Orang tanya pada Ustaz Zaid terus tu, boleh tak cuci kuil? Ustaz Zaid terus kata tak boleh. Ramai orang kata dia teruk lah, Ustaz tak boleh pula. Orang kafir cuci masjid boleh. Jadi Ustaz Zaid terus tu dia pandang daripada sudut syar'i tu, daripada sudut jawapan dia tu, dia pandang daripada sudut usuluddin. Mana mungkin orang yang beriman membina kuil, dia dapat projek bina kuil, tak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Sebab kuil tu tempat kesyirikan. Begitulah dikiaskan dengan kau nak buat baik dekat kuil apa kejadah, kau nak cuci sana, nak ambil hati orang kafir sampai cuci dia punya kuil, hukumnya haram. Ini buat kerja. Sembahyang di dalam kuil pun makruh, makan dalam kuil pun makruh, hukumnya tak haram. Mana tak digalakkan, mana Islam tak suka. Kenapa? Dia berkait dengan kesyirikan. Sebab kita orang yang beriman ni dalam soal akidah dia kena tegas. Dia tak ada kompromi, dia tak ada toleransi dalam bab akidah, tapi bab fiqah ada. Dalam sejarah tamadun Islam, dalam sejarah Nabi dan para sahabat, tak pernah pun dengar sahabat cuci kuil atau basuhkan patung berhala, tak ada. Runtuhkan ada. Makan ada. Makan berhala daripada buah kurma. Sayyidina Umar makan je. Tapi waktu tu dia boleh Islam lagi. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi pandang pada sudut itu. Sebab itu ada benda yang kita boleh nak merayakan hari-hari kerajaan orang kafir, bukan tak boleh, kena tengok. Kalau dia merayakan yang berkait dengan keagamaan atau keimanan, tak boleh. Tapi kalau saya cakap perayaan biasa-biasa, tak ada melibatkan kefahaman agama, tak apa. Itu beza dia. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ya tuan. Ya.
Bagus. Soalan tuan ni kan Wahabi kan. Dia kalau discussion tak habis-habis pada dulu, tapi datanya tu memang adalah, kita jawab lah. Habis Wahabi dia bukan mazhab. Wahabi dia tak bermazhab. Wahabi yang pure lah. Dia sebenarnya tak mengikut mana-mana mazhab pun, tapi dia mengambil pendapat-pendapat di dalam mazhab yang mana seleranya setuju dengan dia. Baik. Jadi firqah Wahabi ini dikenali sebagai ideologi yang dibawa, yang disegarkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang hidup pada abad ke 1200. Abad ke 1200. 1200 Hijrah. Dia lahir 1111 Hijrah. Tapi dia meninggal dalam hampir kepada 1300. Jadi beliau ni fahaman yang dia bawa menyalahi apa yang dibawa oleh para ulama ketika itu. Bukan kerana dia alim kabir, tak, kerana ideologi dia sesat. Sesat menyalahi bapa dia, menyalahi abang dia. Dua-dua ulama. Bapa dia ulama besar, abang dia juga ulama besar. Jadi fahaman ini, fahaman radikal, asal lagi dari penubuhan dia telah berlaku banyak kezaliman terhadap umat Islam. Bila Muhammad bin Abdul Wahab dapat menguasai Hijaz melalui rundingan dia dengan Bani Sa'ud yang sampai sekarang bina kerajaan Arab Saudi itu, maka dia berjaya mengusir para ulama dan membunuh ulama. Tak kurang 6,000 orang ulama mati bergelemparan di Madinah dan Mekah. Termasuk mufti Mekah tu mati dibunuh oleh golongan ini. Tu asal kebangkitan dia. Jadi siapa dia? Ada orang kata fitnah lah, Muhammad bin Abdul Wahab ni ada 2 orang lah. Tak. Dia asal satu ni dia. Yang seorang lagi tu hidup zaman lain. Ini zaman ke abad 600 Hijrah pun sesat juga. Tapi yang dimaksudkan Wahabi ni dibangsakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, orang Najd, iaitu Riyadh lah sekarang, Riyadh masa moden. Ini yang menjadi pecah belah umat ni. Apabila fahaman yang dia bawa ni dengan mudah mengkafirkan orang. Kan? Mengkafirkan macam mana tu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan pergi buat tahlil arwah, atau tuan-tuan pergi buat tahlil dekat kubur, dianggap tuan-tuan menyembah kubur, syirik. Kat kubur kan ada wakaf, orang ada buat wakaf lah apa kan. So buat tahlil dekat kubur tu termasuk penyembahan. Itu akan menyebabkan tuan-tuan dilabel sebagai orang yang murtadin, terkeluar pada agama. Jadi darah tuan-tuan halal. Ini fahaman yang dibawa oleh dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi itu sendiri pecah pada beberapa bahagian. Bahagian yang ekstrim tu, yang kalau tanah Melayu dikenali sebagai kaum muda, dia ekstrim. Saya bukan cakap main suka-suka dengar bacaan orang, tuan-tuan. Family saya pun pernah ada ambil fahaman ni. Tapi saya mengaji pondok, saya discuss dengan dia, akhirnya dia berubah. Arwah yang rahmatuk saya sendiri, kaum muda. Tok Man saya kan, kat dalam ni, dalam damai ni. Arwah Tok Man saya tu dia kaum muda. Kitab-kitab kaum muda tu banyak saya ambil, saya baca. Dia nak faham, tak nak main tuduh-tuduh. Itulah. Tapi alhamdulillah Tok Man saya memang keluar daripada pahaman itu. Dia ikut saya sampai buka pondok. Duduk di pondok pun ada mengaji. Alhamdulillah. Jadi itulah, dia sendiri tanya kepada anak kepada Syekh Abdul Qadir Mandeling. Syekh Abdul Qadir Mandeling ada anak nama Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandeli. Duduk di Mekah mengajar di Masjidil Haram tu, ulama besar sana. Dan beliau berpahaman Wahabi katanya. Jadi atuk saya pergi sana waktu pergi musim haji, dia jumpa dengan Syekh tu. Dia tanya dengan Syekh tu, Syekh ni bermazhab tak? Sebab kaum muda tak bermazhab.
Habis Syekh kata, aku bermazhab Hanafi. Aku berpegang pada mazhab. Dia pening. Lepas pada tu dia keluar daripada ajaran kaum muda. Jadi kaum muda dia takkan mengaku dia Wahabi. Tanya Dr. Mazhar, adakah awak ni Wahabi? Aku bukan Wahabi. Tanya Dr. Rora, tanya orang-orang yang sama minda tajdid tu, dia kata aku bukan Wahabi. Sebab Wahabi dia ada mazhab pula. Dia pakai juga mazhab. Kaum muda tak pakai langsung, dia lebih ekstrim lagi. Beratnya. ISIS. Dia tu Wahabi radikal. Dia Wahabi, fahaman asas dia. Tapi dia tu yang jenis ni lah. Jenis awak tak ikut dia, kafir. Halal darah. Jadi waktu peperangan berlaku di Syria, dia bukan dia pergi menentang Bashar al-Assad sangat. Dia lebih menentang pejuang-pejuang Islam yang ada di situ. Kenapa? Bagi dia pejuang-pejuang ini, pejuang yang murtadin, dia lebih dapat pahala lebih besar daripada bunuh orang kafir. Itu dia fahaman. Beratnya tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab. Itulah. Di Wahabi ni panjang tuan, perdebatan yang panjang. Dia faham Quran ikut otak dia. Contoh, dia ambil dalil. Saya buat contoh sikit lah supaya tuan nampak ni, ini apa bahayanya Wahabi ni. Bila dia kata Allah sendiri menetapkan diri dia berada di atas arash. Arash berada di atas langit. Dalilnya dari surah Al-Baqarah ada, surah Taha ada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas arash. Jadi dia beranggapan Tuhan itu bertempat di atas arash. Jadi ini dasar fahaman yang menyesatkan. Itu ayat istawa, bukan boleh pasang makna duduk atau tinggal atau menetap. Sebab istawa, kalimah istawa tu boleh pasang makna banyak, tak kurang 14 makna. Jadi makna yang sesuai dalam ayat itu ialah istaula, ketinggian pemerintahan Allah, bukan Allah tu duduk di situ. Dalilnya kita beriman dengan dalil, satu dalil nakli, Quran hadis, Quran sunnah. Satu lagi dalil akli. Itu ahli sunnah wal jamaah, dia pakai dalil nakli dan dalil akli. Yang penting dalil akli ni selaras dengan nakli. Kalau tak selaras tak pakai akal. Sebab yang pakai akal kuat Mu'tazilah. Mu'tazilah dia melebihkan akal daripada Quran hadis. Kita ahli sunnah, kita Quran dan hadis. Akal juga diambil tapi mesti menurut Quran hadis. Mana dia? Daripada sudut akal, ada mustahil akli, ada harus akli, ada wajib akli. Jadi apa dia yang mustahil akli? Iaitu persamaan Allah dengan makhluk. Itu mustahil akli. Mustahil Allah ada sebarang persamaan dengan makhluk. Makhluk ada tangan, Allah ada tangan. Mustahil. Itu persamaan. Makhluk ada duduk di arash, malaikat. Allah duduk di arash. Mustahil. Akal tak boleh terima. Itu panggil mustahil akli. Dalil Qurannya laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Dan dalil akal dia, Allah yang menciptakan segala-galanya, termasuk arash tu, termasuk langit, termasuk bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah maujud. Jadi arash belum ada, langit belum ada. Jadi Allah tak bertempat, kerana tempat belum diciptakan. Tempat Allah yang cipta. Jadi bolehkah kita kata Allah tu di atas langit atau di atas arash? Tak boleh lah. Kenapa? Sebab Allah wujud, tidak memerlukan tempat satu, dan sebelum ada tempat dia wujud dah. Ada. Kalau kita kata pula Allah duduk juga di atas arash, maknanya arash itu mestilah sifat dia lebih besar daripada Allah, baru dia boleh tampung Allah. Dan kalau dia kata Tuhan itu duduk di atas arash juga, maknanya bila duduk-duduk menunjukkan daripada sudut akalnya, ya, Tuhan itu berbentuk dan berjisim, baru dia boleh duduk tak? Inilah sebabnya Ibn Taymiyah waktu dia khutbah Jumaat,
direkodkan oleh Syekh Ibnu Bartutah dalam Rihlah Ibnu Bartutah, dia menceritakan bagaimana Ibnu Taimiyah mengeluarkan perkataan ini. Allah duduk seperti mana dia duduk, maka dia ditangkap dan dipenjarakan. Itu fahaman Mujassimah. Sekarang ni timbul balik zaman lain dengan nama lain. Jaga sikit. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah kama nawwarta 'ala syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.